Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedang bersiaran langsung dari kediaman Mufti Negeri Perlis, dan insya-Allah kita akan bual bicara, diskusi khas tentang isu-isu semasa, dan yang akan bersama dengan kita adalah Profesor Madya, Datuk Arif Perkasa, Dr. Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin yang turut bersama dengan kita. Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi. So insya-Allah Datuk, pada hari ini kita akan bincangkan tentang beberapa isu-isu semasa yang berlaku kebelakangan ini, dan kita akan bincangkan, dan kita ada set of soalan yang kita akan tanya dengan Datuk. Datuk dah sedia dah? Oh, insyaAllah. Alhamdulillah. Dan hari ini saya melihat, saya berada di kediaman Datuk. Alhamdulillah, sungguh cantik dengan pemandangan di kawasan malam hari di malam hari. Alhamdulillah. Dan insya-Allah Datuk, so far PKP ni apa yang Datuk buat setakat ni lah? PKP alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum. Kita di Negeri Perlis ni alhamdulillah sebenarnya kita kes menurun. Mungkin hari tu ada sikit naik, tetapi sehari dua tak ada kes kita, dan kemudian kita berusaha untuk hari pun mesyuarat, semalam pun mesyuarat untuk membuka semula masjid, mendekatkan semula jarak, dan di samping SOP tu kita minta rakyat untuk patuhi. Alhamdulillah. Dan ada juga sebenarnya persoalan di kalangan masyarakat sebenarnya. Mereka merasakan bagaimana sebenarnya Perlis boleh mengawal kes-kes COVID, dan kita nampak setakat ni hanya di Negeri Perlis saja yang sangat rendah kes-kes yang berlaku. Dan kalau tak silap beberapa hari ini kes pun masih lagi kosong. So apa pandangan Datuk tentang isu ni, dan syabaslah kepada Perlis. Terima kasih. Yang pertama, ini semua kerja Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ini adalah merupakan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala pada negeri Perlis ni. Kita tak tinggi daripada awal, walaupun dulu kita yang dianggap begitu agresif di dalam menghadapi COVID, kerana kita yang pertama tutup masjid daripada solat Jumaat dan solat-solat yang lain. Hanya kita benarkan imam dan Bilal dan juga Siak. Tapi akhirnya dia menurun, dan kemudian kita dah lebih setahun dalam keadaan yang seperti ini. Tapi alhamdulillah baru-baru ni sebulan lepas macam dia ada naik sikit, menyebabkan kita daripada zon hijau dianggap sebagai zon merah. Tapi alhamdulillah saya rasa mungkin rakyat juga patut kita berterima kasih kepada mereka kerana mematuhi SOP yang ada. Dan saya lihat di masjid, kalau orang tanya saya di mana tempat orang paling patuh SOP sekali, saya kata orang masjid. Saya pergi masjid pada waktu subuh ke pada waktu apa, saya tengok begitu berdisiplin orang masjid ni. Alhamdulillah lah. Negeri lain mungkin jugalah saya tak tengok lah, tapi saya boleh cakap apa yang saya tengok di Perlis lah, kerana kita pun tak ada ruang untuk solat di negeri lain. Tapi yang kita lihat, orang masjid mematuhi SOP ni, dan alhamdulillah di masjid tak ada kes setakat ni. Yang ada pun berpunca daripada tempat lain, dan ada satu dua kes masuk daripada negeri lain ke negeri Perlis. Cuma hari tu ni oleh kerana negeri Perlis ni hijau, apabila cuti berpusu-pusu manusia bersesak-sesak di Perlis ni, melawat segala apa yang ada di Perlis ni. Kemudian itu mendadak naik COVID kita, tapi tak apa, alhamdulillah, ujian Allah. Sekarang nampaknya kita kembali dalam keadaan yang terkawal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So kebetulan kita pun bercakap tentang COVID, tentang masjid dan sebagainya. Dan kita tahu kebelakangan ini kebanyakan masjid ditutup dengan SOP yang ketat. Ada setengah masjid yang mungkin memberikan orang untuk melakukan solat berjemaah, tetapi dengan SOP yang sangat ketat, dengan penjarakan dan sebagainya. So ada di kalangan rakyat awam yang merasakan kenapa sebenarnya bila pergi pasar raya, di pasar raya tak ada pula SOP sebegini, orang masih boleh masuk ke pasar raya berpusu-pusu, dekat-dekat dan sebagainya, tak ada orang kecoh sangat. Tetapi bila di masjid saja mesti kena ikut semua SOP ini dan sebagainya. Apa pandangan Datuk tentang persoalan yang timbul sebelum? Terima kasih. Yang pertama ialah masjid adalah contoh yang baik. Pasar raya tu ialah contoh yang salah. Jadi kita tak boleh jadi contoh yang salah.
dilaksanakan pada contoh yang betul. Kerana kalau ditanya daripada dari segi SOP yang dikendaki oleh Kementerian Kesihatan, KKM, kita dapati bahawasanya bukan yang di pasaraya tu, yang di masjid pula. Jadi ini adalah contoh yang baik. Kita tak boleh kata oleh kerana orang lain buat tak elok, kita kena ikut orang buat tak elok. Yang tak elok itu tidak memberikan manfaat, bahkan memberikan kemerbahayaan dan kemungkinan boleh mendatangkan mudarat. Hal yang sama tak patutlah kita apply di masjid. Ada orang kata macam mana boleh pula masjid jarak-jarak. Ini sunnah WHO. Dia kata. Sama ada apa pun anggapan mereka, tetapi ada tak nas Nabi SAW, bukan saja kata jarak, tak boleh datang ke masjid pun ada. Iaitu kita tahu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan diriwayatkan oleh para imam yang lain, hadis yang sahih tentang orang yang makan bawang putih. Nabi kata, man akala min hadhihi syajarah fala yaqrabanna fil masjid wala yusalli ma'ana. Sesiapa yang makan daripada pokok ini, jangan dia hampiri kami di masjid dan jangan dia salat bersama kami. Maksudnya Nabi tak bagi langsung sebab kerana bau bawang itu boleh mengganggu jamaah yang lain. Kalau bau yang mengganggu jamaah yang lain, yang menyebabkan orang tak selesa, tak payah datang masjid. Macam mana pula dengan kalau jangkitan yang boleh menjangkit orang lain? Tentu itu lebih bahaya. Lebih aula untuk ditakuti. Tapi kita tak mau tutup masjid kerana mungkin bau bawang tu kita tahu baunya ada. Tapi oleh kerana virus ni kita tak nampak dia ada ataupun tak. So maka kita suruh dia SOP. Jadi dia pakai dia pakai mask, kemudian juga dia jarak. Walaupun sebahagian para ulama mewajibkan, di kalangan para ulama ada yang mewajibkan untuk mewajibkan supaya saf itu dirapatkan. Tetapi majoriti para ulama, jumhur menyatakan solat sah dan tidak bukan sesuatu yang haram apabila satu orang menjarakkan, bahkan dia makruh. Dan ialah mungkin dari segi nas dan seumpamanya mentarjihkan solat mesti dirapatkan. Kalau tidak, kata wajib menghampiri wajib. Tapi itu suasana biasa. Tetapi dalam suasana yang mana kita melihat keperluan untuk manusia menjarakkan di atas kemerbahayaan yang ada, maka kita jarakkan. Dan orang selalu macam itulah. Kalau kita tak bolehlah buat contoh macam ni. Kalau ada seorang anak, mak dia selalu suruh baca buku. Jadi dia kata kat mak dia, pasal apa saya selalu kena baca buku? Anak jiran sebelah tu main boleh je. Jadi itu contoh yang tak betul. Kan? Dia sepatutnya kata, anak jiran sebelah apa kena tiru saya? Sepatutnya kita bukan kata, kenapa kita orang masjid tak boleh tiru orang pasar? Patutnya kita kena gesa kerajaan untuk orang di pasar meniru macam masjid. Ya, betul. Dan saya melihat kadang-kadang, ini pandangan saya lah. PKP ni kita sambung. Walaupun di Perlis ni keadaan dia sikit saja. Tapi kita sambung PKP. Tapi kalau kita sambung PKP dengan kita menutup kedai-kedai, sedangkan sebahagian kedai kita buka juga, sedangkan tabiat manusia sama juga. Saya tak rasa PKP itu akan memberikan kesan. Akhirnya yang rugi ialah perkembangan ekonomi. Jadi sebab itu saya rasa kalau betul-betul nak PKP dengan tindakan yang begitu serius terhadap pencanggahan ataupun mereka yang tidak mematuhi SOP. Dan kalau begitu, kemungkinan kadang-kadang kita boleh buka banyak pun kedai. Ataupun kalau sekiranya melanggar SOP itu, begitu di ketegasan kita. Tapi kalau tidak, separuh masa ada yang buat, ada yang tak buat. Dan saya rasa akhirnya kita hanya memanjangkan masa PKP itu. Sebahagiannya kena tutup, sebahagiannya buka, dan kita pun tak faham kenapa dia tutup, kenapa dia buka. Walaupun ada alasan yang pihak pentadbiran berikan, akhirnya kesannya mungkin seperti yang didakwa oleh sebahagian, tidak begitu membantu negara. Dan dia akan prolong. Ya, dia akan memanjangkan dan kita dalam kerugian. Alhamdulillah. So, kita ada beberapa isu lagi yang kita akan bincangkan bersama dengan Datuk. Yang sedang menonton, stay tune bersama dengan kita, InsyaAllah Datuk. Dan kita ada beberapa lagi perkara yang saya nak tanya dengan Datuk. Dan baru-baru ini kita nampak ada artis ataupun pelawak yang kononnya dikatakan berlaku curang. Tapi isunya bukan kita nak bincang tentang kecurangan tersebut,
isunya berkaitan dengan seorang motivator ataupun Insta famous yang membuat satu komen di Instagram yang mana beliau mengatakan dia curang itu pun dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pandangan Datuk tentang perkara ini? Okey, terima kasih. Ini ada dua bahagian. Yang pertama ialah masalah curang tak curang ni patutnya kita tidak boleh jadikan isu di dalam masyarakat, kerana ini soal dosa peribadi orang. Kalau kita ternyata mungkar itu berlaku di hadapan mata kita, kita cegahlah dia. Tapi ia bukan satu kecenderungan atau yang bagus, atau bukan perkara yang dibenarkan oleh syarak kita menjadikan kecurangan itu satu topik gosip yang dibincangkan di media. Ini salah yang pertama. Itu yang bahagian yang pertama. Yang bahagian yang kedua ialah kenyataan kalau sekiranya dia buat salah ni sebenarnya dah Allah takdirkan dia tak solat, dia tak solat lah. Dah Allah takdirkan dia jadi minum arak, dia minum arak lah. Ini adalah kenyataan-kenyataan yang salah. Walaupun datang daripada siapa saja, dia adalah kenyataan yang salah. Kerana mungkin dia tak maksudkan, tetapi kenyataan ini menyamai kenyataan orang-orang musyrikin dahulu. Apabila mereka ingin melepaskan diri daripada kesalahan yang mereka lakukan dan mereka cuba nak meletakkan kesalahan itu seolah-olah dah Allah jadikan hal ini. Al-Quran menyebut dalam surah Al-An'am, Allah menyatakan, sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'. Kadzalika qala alladhina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Kadzalika kadzdzaba alladhina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Maksudnya akan berkatalah orang-orang yang musyrik. Lau sya Allah ma asyrakna. Jika Allah menghendaki, kami tak akan buat syirik. Wala abauna, mak bapak kami pun tak syirik. Wala haramna min syai', kami pun tak mengharamkan benda-benda salah yang khurafat dalam surah Al-An'am. Ada senarai benda-benda yang mereka sebut yang salah. Kami pun tak sebut benda. Allah kata, kadzalika kadzdzaba alladhina min qablihim. Yang demikian itu telah berdusta orang-orang yang sebelum daripada mereka, hatta dzaqu ba'sana. Sehingga mereka itu akhirnya merasai hukuman ataupun tindakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah kesalahan, kan? Cumanya kita mungkin nak fahamkan orang awam ni, apa hal ni sebenarnya? Macam mana Allah izinkan, kalau tak kena Allah izinkan tak berlaku hal-hal ni. Kononnya ditakdirkan. Ditakdirkan. Kita kena beza beberapa perkara. Yang pertama ialah apa yang disebut sebagai masyiatullah. Masyiatullah maksudnya kehendak Allah ataupun keizinan Allah, untuk diterjemah mudah. Semua dunia ini berlaku dengan izin Allah. Tapi apa yang Allah izin belum tentu Allah redha. Kerana dunia ini tidak akan ada satu apa pun boleh berlaku melainkan dengan izin Allah. Kalau ada hal boleh berlaku dalam dunia tanpa izin Allah, artinya ada orang lain lebih power daripada Allah. Lebih berkuasa daripada Tuhan. Semuanya berlaku dengan izin Allah. Tapi inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Allah kata kami menunjukkan dua jalan. Kami menunjukkan jalan sama ada dia nak menjadi bersyukur atau menjadi kufur. Ada orang memilih kufur, lalu Allah izinkan dia menjadi kufur. Kalau Allah tak izin, tak boleh juga. Tapi Allah izinkan. Kerana Allah buat macam tu sistem dia. Dan Allah, orang yang memilih iman, Allah mengizinkan untuk dia iman. Maka berlaku atas keizinan Allah. Macam kita juga, kita ketua ataupun kita katalah sebuah parti pemerintah. Allah ni maha suci daripada untuk diperbandingkan. Tetapi untuk kita memahami bahawasanya jika parti pemerintah tu dia parti pemerintah, kemudian dia menggubal, dia membuka parlimen, dia yang buka. Di parlimen orang hentam dia. Orang hentam dia kerana yang hentam dia tu ialah ahli parlimen. Yang menang melalui sistem yang pemerintah tu letak juga. Pemerintah mengizinkan dia hentam, buat liputan dia. Tapi pemerintah hati tak redha. Nak bagi faham, ada benda yang apa yang kita izin, kita tak redha. Anak kita nak juga ambil satu benda. Kita tak suka, tapi dia nak juga. Kita ingat dah dia nak juga, kita bagi. Tapi kita tak redha.
Allah Maha Suci untuk dibandingkan, tapi untuk kita fahamkan ada perkara yang Allah izinkan dia tidak redha. Dia mengizinkan Firaun menentang Musa, tapi dia tidak redha. Wala yarda li ibadihi al-kufr. Dia tidak redha untuk hamba-Nya menjadi kufur dengan kekufuran. Dia tidak redha. Tapi dia benarkan. Sebab itu Allah kata, "Man 'amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid." Siapa yang buat amalan soleh, maka dapat untuk dirinya. Siapa yang buat jahat, dia juga yang tanggung. Tuhanmu tidak menzalimi hamba-hambanya. So Tuhan bagi pilihan. Cuma ada kala kita nak buat jahat, Tuhan tak bagi. Ada tak? Ada. Logiknya tentera musyrikin mesti menang. Jumlah dia banyak. Logik sistem alam. Tapi Allah tak izinkan Nabi Muhammad menang. Itu ada juga yang Allah. Tapi dia dapat dosa pasal dia ada niat yang sempurna untuk buat jahat. Di sana ada perkara yang kita berlaku dengan kehendak Allah dan benda tu kita tak mampu langsung untuk masuk campur. Saudara Zamri lahir dengan satu keluarga tertentu. Saya lahir dalam keluarga yang lain. Itu tidak ada masuk campur saya. Saya tak menentukan keluarga saya dan saya tak menentukan juga saudara Zamri juga tak menentukan keluarga saudara Zamri. Allah tak akan tanya kita hal itu. Warna kulit kita, tinggi rendah kita, di mana negeri kita lahir, kita bawa kereta dengan cermat, orang langgar kita. Semua perkara-perkara yang berlaku tanpa pilihan kita tidak akan dibebankan oleh Allah pada kita dosa. Bahkan dia beri pahala jika kita bersyukur dan bersabar kepadanya. Apa benda yang berlaku dengan pilihan kita, maka kita dapat dosa. Mungkin kita belum sempat buat, tapi niat kita sempurna, kita dapat dosa. Nabi kata al-qatil wal maqtul kilahuma finnar. Pembunuh dan yang dikena bunuh dua-dua masuk neraka. Sahabat kata hadzal qatil fama balul maqtul. Yang ni pembunuh, bagaimana yang kena bunuh? Nabi kata wa kana harisan ala qatli akhihi. Tapi dia pun bercita-cita nak bunuh saudara dia. Maksudnya kalau tak kerana dia mati dulu, dia bunuh orang tu. Dia dapat dosa. Kerana niat yang sempurna. Yang mana yang kan Nabi kata kalau ada hasrat nak buat jahat, kemudian tak buat dapat pahala, itu baru angan-angan. Memang kita ada cita-cita nak buat jahat, tak hadiah. Itu dapat pahala. Tapi kalau kita memang nak buat jahat betul, dah naik atas kenderaan tu pula mati. Bukan, kalau tak mati memang kita sampai. Kita dapat dosa. Kerana niat kita telah sempurna. Dan bertindak. Dan kita telah pergi. Bila kita move tu, katanya ada tindakan kita. Misalnya kita nak tembak satu orang. Tapi tiba-tiba pistol kita tak meletup. Kalau meletup mati dia. Kita tetap dapat dosa membunuh. Harisan ala qatli akhi. Kerana kita memang nak bunuh dia. Ini itu yang disebut yang disebut dalam hadis. Kerana niat kita sempurna untuk melakukan. Kumanya tak berlaku tu kerana Allah tak izin. Allah tidak izin. Itu satu. Dan hal yang berikutnya yang perlu kita faham, dan ramai orang tak faham, dia rasa Allah dah catat dah. Allah dah tahu A masuk neraka, B masuk syurga. Allah sebagai Tuhan yang maha mengetahui, dia memang mengetahui. Kalau Allah tak tahu apa masa akan berlaku pada masa hadapan, dia bukan Allah lah. Dia bukan Tuhan lah. Dan pada Tuhan tak adalah masa dulu dan kemudian. Macam selalu saya ulang, there is no before and after for God. Because God is out of the time system. God tidak duduk dalam sistem masa itu. Dia pencipta sistem masa tu. Jadi dia tahu fulan ni ahli neraka, fulan ahli syurga, Allah tahu. Tapi kita hidup dalam ni, tapi dalam pengetahuan Allah. Jadi pengetahuan tidak memaksa kita masuk neraka atau syurga. Ini selalu saya buat contoh lah. Bagi mudah orang faham, Allah Maha Suci dan dibandingkan. Tapi kalau kita lihat, baca ramalan kaji cuaca, kata petang esok hujan. Tiba-tiba hujan. Kita kata ramalan kaji cuaca bagi hujan. Bukan dia bagi hujan. Dia meramalkan. Pengetahuan dia yang terdahulu disebabkan faktor-faktor saintifik yang dia kaji sebelum ni. Kita nama ramalan lah, bukan ilmu yang tepat. Mungkin juga kalau Allah tak takdir, dia tak hujan. Tapi hujan tu bukan kerana dia ramal. Memang hujan tu berlaku. Cikgu dia kata, dia tunjuk pelajar saya ni, yang ni 8A ni. Belum periksa lagi. Periksa 8A. Dia kata cikgu bagi dia 8A. Bukan. Kan? Yang ni tak lulus lah. Bukan dia bagi tak lulus, kerana dia melihat, dia meramal. Kerana dia mengetahui latar. Itu bagi hak manusia. Allah tak meramalkan. Allah itu alimun hakim, alimun khabir. Dia mengetahui dan ilmunya tidak akan salah. Maka apabila dia tahu si fulan ahli neraka, memang neraka. Tapi dia tetap bagi kita hidup di dunia. Supaya membuktikan apa yang dia tahu. Bukan membukti apa yang kita buat tu memang tak salah. Dengan pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang orang ramai keliru. Dia rasa apa yang ada di sisi Allah memaksa diri dia. Itu tidak benar. Itu tidak benar. Itu kita kena satu diskusi lain di kalangan ahli-ahli teologi. Dia ni ada satu aliran dia panggil Jabariyah.
Jabariyah ni dia anggap al-insanu majburun. Kata manusia itu majbur. Manusia itu dipaksa. Maksudnya, kenapa dia buat maksiat? Dia dah ditetapkan Allah buat maksiat. Preset. So dia tak ada pilihan. Kenapa awak membunuh dia? Allah dah tetapkan saya membunuh dia. Nah, ini macam tadi musyrikin kata. Saya qulul ladina asyraku law sya Allah ma asyrakna. Kalau berkata orang-orang, seakan berkata orang-orang yang musyrik itu, jika Allah mahu, nescaya kami tidak syirik. Wala abauna wala haramna min syai'. Kami, bapa kami pun tak syirik, kami pun tak akan haramkan benda-benda yang salah yang kami buat ini. Ini adalah kenyataan yang salah. Tapi mungkin saudara kita yang bercakap tu dia terlepas pandang, tersilap cakap, terlebih excited nak membela lah. Tapi eloknya pada masa hadapan mereka berhati-hati kenyataan-kenyataan yang seperti ini supaya tidak terbabas. Betul. Supaya kita pun tak mau nanti orang terikut dengan komen-komen hujah begitu, kemudian kesian pula hakim-hakim nanti bila ada pesalah pergi jumpa dengan hakim, nanti bila kena soal dia kata aku telah ditakdirkan untuk membunuh, apa akan daya. Tapi kalau kita tumbuk dia balik, orang marah kita kata saya pun ditakdirkan untuk menumbuk awak. Jadi ini kan permainan takdir. Okey Datuk, kita ada beberapa perkara lagi yang kita nak bincangkan bersama dengan Datuk. Baru-baru ini kita tahu hangat tentang seseorang dan juga boleh dikatakan seseorang ataupun NGO yang pergi ke negeri Sabah dan beliau ingin membantu penduduk-penduduk di Sampurna Sabah dan dikatakan kononnya beliau telah dihalang daripada melakukan kebajikan tersebut, dan mungkin Datuk pun mengetahui juga tentang isu tersebut. Mungkin apa komen Datuk tentang perkara tersebut? Pertama saya tak mau sentuh tentang urusan niat orang lain lah. Saya secara umumnya kita husnuzan lah, ini satu. Dan saya lihat saya umumnya bagus lah, membantu orang ni bagus lah. Dan ini adalah satu usaha membantu orang, sama ada daripada mana wang itu, daripada orang yang menyumbang pada dia sendiri ataupun dia sendiri, itu urusan dia lah kan, urusan dia bagaimana dia mentadbir hal itu. Cumanya saya boleh cerita pengalaman saya di Sabah tu lah. Kita di Perlis ni kita tidak tahu nak ada apa yang kita sebut ops pasir. Kita akan pergi ke pulau-pulau di Sabah. Pulau-pulau yang termasuk yang dia pergi tu lah. Pulau-pulau ni kita akan pergi hampir seluruh Sabah lah kita pergi. Jadi kita pergi setiap tahun. Tuanku Raja Muda Perlis akan mengepalai rombongan dan akan disambut oleh Angkatan Laut, Angkatan Tentera dan pasukan keselamatan di sana. Tapi pengalaman saya sepanjang pergi, sampai kita pernah pergi ke forward base yang ada di laut tu. Pengalaman saya di sana, memang kawasan itu tidak semudah itu untuk kita masuk. Pernah seketika kami pergi, malam kami diminta supaya tak keluar lah. Kerana apabila kita pergi, kalau mereka macam dia sebut kumpulan Abu Sayyaf dan seumpamanya, mereka mengetahui ada orang luar, mereka mencari ruang untuk mencolek dan seumpamanya. Dan kemudian mereka akan buat tuntutan pada kerajaan Malaysia. Dan kerajaan Malaysia sebagai kerajaan mesti respon lah. Kan? Nanti rakyat marah pula kalau kata kalau siapa-siapa lah. Siapa-siapa yang kena kan. Jadi ini sebenarnya banyak bebanan. Sebab tu kita pergi setahun sekali pun kita rasa pasukan keselamatan kena ikut, bot kena banyak ikut, dan kita kena, kerana itu kawasan yang tak selamat. Dan jadi banyak isu-isu keselamatan dan undang-undang di lautan itu. Kita pergi, hatta bangunan-bangunan kekal pun susah nak dibina di kawasan-kawasan berkenaan. Dia masih ada banyak isu-isu yang belum selesai. Jadi itu pengalaman saya di sana lah. Nak berdakwah tu sesuatu yang bagus lah. Tapi mungkin sebahagian keadaan tu ada keterikatan lah pihak kerajaan pun di antara keselamatan dan seumpamanya. Jadi saya rasa ramai orang mengulas lah, bukan saudara kita saja, tapi orang mengulas. Kadang-kadang orang lain yang mengulas tu mungkin telah melebihi daripada pengetahuan mereka. Lalu mereka menyangka bahawasanya ada sengaja tak mau bagi orang berdakwah dan masuk Islam. Saya tak rasa begitulah. Saya pun pergi juga. Kita pun bercakap tentang saudara Zambi. Saya ingat pernah ikuti, dan kita ada ruang pun nak bercakap Islam dan mereka dan seumpamanya. Tapi pulau-pulau yang seperti itu juga pengalaman kita dengan
Saya juga ada pengalaman pergi ke utara Thailand, di Chiang Rai untuk berdakwah untuk golongan Cina Bukit di sana. Duduk di sana dan tidur di kampung mereka. Macam itulah kadang-kadang, termasuk ramai juga berpengalaman dengan orang asli di Malaysia ni. Kadang-kadang orang asal. Mereka bagus, cuma kadang-kadang kita mungkin keliru. Kita pergi, dia belum masuk Islam, kita pun Islam ke dia. Besok saya pergi pula, dia pun kata belum masuk Islam lagi. Saya pun Islam dia lagi sekali. Tapi tak apalah kan. Dengan berbagai-bagai hasrat dan tujuan lah. Dengan berbagai-bagai perkara, sebab-sebab musabab yang kadang-kadang sukar untuk kita sebutkan. Jadi ini hal yang berlaku lah. Jadi saya rasa pengalaman saya di sana menunjukkan bahawasanya bukan satu kesengajaan kerana untuk sesiapa memang nak halang. Saya rasa lah setakat ni memang nak pergi tu sukar. Nak pergi tu sukar. Kawasan yang bahaya. Kawasan yang bahaya. Kerajaan kena mengambil ambil berat lah hal itu. Kalau berlaku pun payah. Kadang-kadang bila tak bagi pun ada sangkaan yang macam-macam lah kepada kerajaan. Saya bukanlah nak bela kerajaan, bukanlah semua bela kerajaan buat tu kita setuju. Betul. Tapi hal-hal yang seperti itu berdasarkan pengalaman kita, mungkin netizen tak perlu terlalu cepat untuk buat kesimpulan. Saya bercakap atas pengalaman. Ya. Alhamdulillah. Cukup bagus penjelasan Datuk mengenai perkara tersebut, sebab kadang-kala sukar juga kan, bagi pun kena, tak bagi pun kena. Kan kalau bagi mungkin ada yang tanya, oh kenapa seolah-olah macam mereka pula tak buat kerja. Bila ada isu keselamatan dan kemudian diberitahu pun kena juga. Kita kan? Dulu masa saya pergi sana, dia bagi arahan kepada kita. Masa dia tahu saya punya Facebook apa semua, ramai orang tengok juga. So dia kata kalau boleh jangan upload dekat Facebook lagi, sebab bila kita upload, pihak yang satu lagi akan tahu bahawa kita berada di situ. Betul. Itu memudahkan pergerakan mereka untuk colek dan seumpamanya. Dan kita dilarang daripada upload apa-apa. Terbaik artinya kalau orang yang telah buat aktiviti itu dia balik baru dia upload. Dia balik baru dia upload kan. Kalau tak nanti orang boleh tahu kan kita dekat mana dan sebagainya. Alhamdulillah, satu penjelasan yang cukup baik daripada Datuk. Okey, ada satu lagi isu yang berkaitan dengan seorang individu ini yang bergelar sebagai seorang ustaz, dan beberapa kali sebenarnya nama beliau telah pun gemburkan di Malaysia ini atas sebab menggunakan cara yang makin hamun, perkataan-perkataan kesat, khususnya di dalam masjid. Dan saya percaya Datuk pun pernah kena maki juga kot dengan beliau ni. Dia maki saya, maki bapak saya. Tak cukup dengan Datuk, bapa Datuk pun dia maki juga. Dan baru-baru ni kesian rela pula kena maki Datuk. Kan dia mengatakan contohnya, saya pun agak segan untuk menggunakan perkataan itu, tapi mungkin saya boleh mengatakan, beliau mengatakan anak opposite kepada halal. Kepada rela. So apa pandangan Datuk tentang individu ini? Mungkin ada nasihat kepada individu tersebut juga, ataupun sedikit komen tentang isu tersebut. Saya tak mau ulas tentang dia lah kan. Kadang-kadang dulu pernah saya sebut segar, sebab apabila ada orang tanya soalan yang sama, ada kerana dia ada maki saya dan bapak saya dengan maklumat pun tak betul yang dia maki tu pun. Cumanya kita dia minta maaf tak Datuk? tak tahu kita. Cuma kita secara umum, kita dulu. Kita ni kadang-kadang kita memang akan hadapi orang maki dan seumpamanya. Tapi Al-Quran cerita tentang ciri-ciri ibadur rahman, hamba-hamba ar-Rahman tu. Antaranya wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Apabila orang jahilun, orang jahil ni maksud dengan makna yang Quran selalu qalu salam, yani dia bagi salam, bukan maksudnya tak usah peduli, assalamualaikum. Maksudnya macam itulah kita kan. Begitu saya sepanjang karier ataupun sepanjang pengalaman terlibat dalam dakwah ni macam-macam. Tapi apa yang saya risaukan bukan soal dia sebagai individu, tapi soal beberapa hal. Yang pertama ialah kita semua
penceramah-penceramah lah lain diri saya juga. Saudara Zamri juga penceramah dan sesiapa. Di Perlis ni kita dah bagi tahu penceramah yang maki hamun orang kita tak mau benarkan masuk masjid. Tak kira lah dia cakap sunnah kata sunnah, maki kita tak mau masuk masjid. Kerana itu menyalahi etika yang baik. Kerana Allah Lebih-lebih lagi di masjid lah. di masjid lebih lagi kerana Allah Subhanahu wa taala sebut wa qul li ibadi alladhi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzaghu bainahum inna syaitana kana lil insan aduwwan mubina. Katakanlah kepada hamba-hambaku, sebutlah yang elok-elok. Kerana syaitan itu menimbulkan ketegangan antara kamu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia, bagi insan. Jadi kita sebut hal ini supaya kita jangan sebutlah masjid. Di Perlis lah saya cakap dalam konteks Perlis. Lah masjid, tempat-tempat pentas agama, apa kita nak maki orang kan. Walaupun ada orang kata maki itu biasa, tapi saya lihat itu luar biasa. Mungkin satu orang kalau dia pernah duduk di dalam suasana kaki maki, dia rasa maki itu ringan. Tapi orang-orang yang terhormat, sebab tu di dalam tradisi noble family dahulu di dalam sama ada di dalam berbagai-bagai bangsa dan agama, dalam apabila mereka nak grow up membesarkan anak-anak mereka itu, mereka hantar ke court ke family lain yang akan membesar di dalam satu culture yang baik. Al-Imam Syafi'i rahimahullah umpamanya, dia hidup pergi kepada orang-orang badui pada zaman dulu lah, bukan badui yang mana terjaga bahasanya, orang-orang kampung lah kata mana, orang kampung yang terjaga bahasanya, elok tuturnya. Kerana ini adalah soal bagaimana seorang tu kalau dia membesar dalam family yang menganggap ringan maki hamun ini, maka bila dia maki orang, dia kata biasa. Biasa perkataan. Padahal perkataan itu dia tahsabunahu layyinan wa huwa 'indallahil 'azim. Dia dalam Quran kamu rasa ringan, dia besar di sisi Tuhan. Macam perkataan anak zina, perkataan anak haram ni perkataan yang besar. Kerana anak haram tu artinya anak tu hasil daripada, walaupun dia kata nikah. Tapi dah anak luar nikah lah, tapi walaupun dah tiap hari duduk kata, lama-lama rasa dia tak bagi makna tu, dah macam dah biasa. Ini pun latar diri seseorang. Sebab tu orang-orang yang mulia yang hidup dalam suasana yang mulia. Anak-anak kita, tak usah cakap pasal orang, kita cakap pasal anak-anak kita. Anak-anak kita patut membesarkan dalam suasana yang bahasa yang baik, bukan bahasa yang tak elok kan. Di dalam budaya Inggeris, bukan Inggeris lah, budaya di dalam Western culture, current Western culture yang ada sekarang ni, dia memang masa waktu kerja dia cakap elok, kita pergi, tapi keluar pada waktu kerja yang 4 huruf tu memang dia selalu. So lama-lama dia rasa dah biasa, benda tu is okay. Semua benda dicampur perkataan tu, semua benda dicampur perkataan tu. Ini tak elok. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani, Nabi SAW sampai dalam satu majlis, ada satu orang dia duduk dalam majlis, dia suka cakap badha, yakni dia satu orang cakap tak elok. Nabi tengok dia duduk dalam majlis ni, orang ramai, dia cakap tak elok. Jenis bercakap macam tu lah, mencarut, melucah orang ataupun memaki hamun orang, ringan di mulut dia. Orang biasanya ringan zikir, ada orang ringan maki. Nabi kata sibabul mu'min fusuq wa qitaluhum kufr. Maki hamun orang mukmin tu fasik. Fasiqun kan, orang fasik, orang jahat. Dan membunuh mereka kufur, kata Nabi. Itu Nabi sebut dalam riwayat Tabarani. Sebab tu Nabi larang kita mudah. Kita mungkin mengkritik, tak apa, mengkritik. Kadang-kadang Quran ada kata sayaqulus sufaha, berkatalah orang-orang yang bodoh. Tapi dia tidak menentukan entah bodoh. Dia menyebut umum dan dia menyebut sifat tu bodoh. So, siapa yang begini bodoh, kan? Kemudian itu satu. Kemudian bodoh tu bodoh dalam konteks yang betul. Letakkan. Bodoh tu kerana tak tahu fakta yang benar. Umpamanya. Tapi dia tak kata ni anak haram, umpamanya. Very heavy perkataan tu. Ataupun dia banyak perkataan yang kita pun nak sebut. Kalau anak, saya rasa anak saya kalau sebut dia pun tak tahu perkataan tu. Banyak perkataan ni, dia kalau dia pergi sekolah, dia bertanya benda apa dia bercakap ni. Sebab kita tak mau ajar anak-anak membesar dalam bahasa yang seperti itu. Dalam bahasa yang seperti itu. Tak apalah kita put aside dia punya masalah, tapi kita cakap tentang diri kita sekarang. Diri kita semua. Kita kena mengelakkan benda-benda yang seperti itu. Akhirnya anak kita, dia tidak membesar dengan orang terhormat.
Orang yang terhormat ni, kita kena tengok bahasa dia terpilih. Perkataan dia cantik. Mungkin sekali-sekala dia akan marah, dia akan keluar perkataan yang ni. Tapi itu bukan kebiasaannya. Mungkin kita ada orang yang termarah. Nabi pun pernah ada marah. Nabi kata apa yang Nabi ini adalah sedekah. Tapi maksudnya, kritik boleh. Keras dalam kritikan pun boleh. Nabi SAW bila khutbah, kata dia, ihmarrat ainahu wa ala sautuh. Merah mata dia. Dan tinggi suara dia Nabi tu bila khutbah. Tapi semua perkataannya terpilih. Tak ada khutbah dia maki orang. Mungkin mengkritik, mungkin marah. Tapi terpilih perkataan itu. Bukan mencarut, bukan. Ini patut menjadi nilai kepada kehidupan kita sebagai orang beragama, kerana agama itu mendidik hal yang seperti itu. Kan? Qul li ibadi alladhi yaqulu allati hiya ahsan. Kata kepada hamba-hambaku supaya mereka menyebut hal yang. Cuma yang saya heran ialah macam mana dua orang dia boleh mendengar benda tu. Ada pula supportersnya. Dia boleh seronok, dia boleh nak bela pula maki hamun tu. Ini barah sebenarnya dalam masyarakat. Ini adalah satu barah dalam masyarakat. Kalau kita tengok di Western ni ada stand comedy yang berdiri, stand up comedy yang dia berdiri dan kemudian dia bercakap macam-macam lah. Semua mencarut tu kadang-kadang banyak kan. Tapi ada lah, itu tak apalah, memang orang pergi nak entertain diri dia dengan benda-benda merepek macam tu. Tapi untuk apa kita pergi dengan ceramah agama? Selain daripada nak membetulkan amalan kita berdasarkan Quran dan Sunnah, sebenarnya nak membetulkan jiwa kita daripada dasar Quran dan Sunnah. Untuk apa? Takkan kita nak pergi dengar perkataan-perkataan yang begitu. Dan itu, kalaulah Nabi itu ada dan dia mendengar ucapan itu, adakah Nabi kan kata, Masya Allah, inilah pejuang agama dan inilah ajaran Islam yang aku nak? Saya tak rasa macam tu kot. Ya. Alhamdulillah. Satu kupasan yang cukup baik sebenarnya. Dia bukan hanya mengingatkan orang-orang tersebut, tapi malah mengingatkan kita diri kita sendiri. Saya penceramah, penceramah. Saya mengingatkan diri saya juga. Alhamdulillah. Rasa macam refresh kembali. Kan? Supaya kita sentiasa di dalam memperingati perkara-perkara yang sebegini. Dan hatta saya pun percaya as a Muslim, ia juga merupakan tugas kita untuk kita sentiasa memperingati di antara kita, sentiasa mengingatkan di kalangan kita dan sebagainya. Dan saya harap nasihat Datuk ini juga akan sampai kepada beliau, dan semoga beliau juga mungkin selepas ni akan lebih berhati-hati, mungkin jadi lebih bagus dan sebagainya. Untuk makian kita yang tak ada pemusuhan peribadi dengan sesiapa dalam hal ni. Sepanjang alhamdulillah kita berdakwah ataupun kita cuba menjadi pendakwah lah, Allah lebih tahu siapa yang menjalankan urusan kerjanya. Kita mungkin ada tak bersetuju dengan individu pendapat, tapi kita tak ada personal membenci orang tu kerana saya tak suka dia tu, kerana dia tu tak macam saya ke, tak ada. Jadi perbezaan pandangan, tapi tidaklah patut hal-hal yang seperti itu dibawa kepada caci maki. Dan saya juga ingin memberi pesan kepada makian yang pernah beliau berikan kepada Datuk. Kalau ada kesempatan, kalau tak minta maaf, mintalah maaf. Dan saya harap Datuk pun maafkan dia lah kot, sama ada dia minta maaf ke ataupun tidak. Okey, dan kemudian ada satu lagi perkara yang saya nak bincangkan, Datuk. Mungkin benda ni dah agak lama juga, sebab baru-baru ni kita ada banyak program-program reality TV untuk melahirkan pendakwah-pendakwah ataupun duat. Ada banyak program-program kebelakangan ini, dan banyak di kalangan pendakwah-pendakwah ni pula ada banyak isu-isu kontroversi yang berlaku. Pelbagai isu kontroversi kebelakangan ini, seorang demi seorang, termasuk dengan orang, kadang-kadang netizen pun lebih membincangkan isu-isu, termasuk juga isu rumah tangga mereka pun orang nak ambil tahu juga, jadi kontroversi dan sebagainya. Apa pandangan Datuk tentang program-program sebegini dan juga tentang pendakwah-pendakwah ataupun duat yang lahir daripada program reality TV ini? Saya pun pernah jadi hakim ke satu program. Cuma saya ingin ingatkan diri saya sendirilah, kalau boleh berkongsi dengan orang lain juga. Pentas dakwah ni sebenarnya dia bukan pentas cari makan, selebriti, orang nak glamour.
Kemudian ia satu kehidupan yang berprestij kerana dikenali. Ini sebenarnya bukan itu. Untuk kita melahirkan bagaimana cara awak nak berlakon di hadapan orang, bila ceramah macam mana cara nak menangis, macam mana cara untuk belajar cara fannul khitabah, Arab kata kan. Seni di dalam berbicara, public speaking, ucapan awam. Boleh lah. Tapi agama bukan sesuatu yang dibuat-buat. Ia datang kerana dakwah ni kerja Nabi. Ramai orang rasa jadi pendakwah lah nanti dapat duit banyak. Ada orang rasa lah nanti dapat duit banyak, dan orang jemput, boleh kenal orang besar, boleh kenal artis, boleh jual produk. Saya rasa mungkin kita tersasul dalam hal ini. Itu bukan. Dakwah adalah kerja yang payah. Memasuki medan dakwah berarti memasuki medan cabaran. Apabila kita berfikir dakwah untuk perkara tadi, mendapat segala keistimewaan itu, kita akan bercakap apa yang boleh menyebabkan orang ketawa, orang suka, dan kita akan menyembunyikan yang benar. Kerana mungkin sebahagian kita kata, oh ini strategi. Tapi kebanyakan mereka bukan strategi. Menjaga poket sendiri. Kerana jangan menjaga pendapatan sendiri. Dakwah kerja Nabi Muhammad SAW. Allah sebut tentang orang-orang munafiqun yang tak mau mengikut Nabi. Lau kana aradan qariban wa safaran qasida lattaba'uk walakin ba'udat alaihim syuqqah. Tentang perjuangan dalam surah At-Taubah. Jikalaulah apa yang engkau seru itu dekat dan perjalanannya itu sederhana, nescaya mereka mengikutmu. Tetapi ia jauh dan di atasnya penuh dengan berbagai kesukaran. Itulah dakwah. Itulah dakwah. Ia sukar. Kita akan merasai dalam dakwah ini keperitan, kecaman orang, permusuhan orang. Sebab itu adanya bab qiyamul lail. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Kenapa bangun? Nabi bangun kerana kesukaran menghadapi inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kami akan mencampakkan kepadamu perkataan yang berat. Quran bebanan yang berat. Sunnah benar yang berat. Orang akan memusuhi kita. Orang akan menuduh kita yang berbagai-bagai. Ada yang tak ada orang akan kata pada kita. Apa yang orang tak tuduh bagi pendakwah? Kita di rumah saya ni dekat kereta api. Ini di antara senario yang bagus sebenarnya. Setiap kali kalau saya datang, sebentar Datuk, setiap kali saya datang ke rumah Datuk Mufti kita ni, sebab dah malam dia tak berapa nampak sangat. Kalau waktu petang dengan matahari terbenamnya, dengan bila kereta api lalu, sungguh indah. Sebenarnya negeri Perlis ni sangat cantik dengan tropikanya. So orang-orang lain bila habis PKP sepatutnya anda datang melawat negeri Perlis, insya-Allah. Perlis ni rumah saya lautan. Balik pada kita cerita tadi kan. Oleh kerana dakwah ini adalah satu perkara yang kerja para anbiya, kerja para nabi. Dia datang dengan pakej bebanan. Ada kebencian, ada kemarahan, ada fitnah, ada ancaman. Saya satu orang yang malulah nak mengaku sebagai pendakwah. Tapi mencuba-cuba, saya dapat merasai besarnya tempias hal itu. Sehingga saya rasa cabarannya. Kan? Walaupun kadang-kadang orang tengok ada jawatan dan semua, tapi ia tidak semudah itu. Benar. Saya tidak berada pada kedudukan ini dengan mula-mula dakwah terus duduk dalam kedudukan ini. Saya rasa sedikit sebanyak lah dalam semua peringkat yang saya rasa. Tapi itu pun tak beranilah saya mengaku saya pendakwah seperti mana Nabi ataupun para sahabat ataupun para duat yang besar ataupun sahabat-sahabat. Hanya satu orang yang mencuba-cuba untuk menjadi pendakwah. Itu pun saya rasa besarnya tempias kepada hal ini. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala bila sebut tentang ciri orang yang berjuang itu, kan? Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi
Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim. Wahai orang-orang yang beriman, sesiapa yang berpaling di kalangan kamu daripada agamanya, ada orang tak ikut agama, fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah akan bawa satu kaum, yuhibbuhum wa yuhibbuna, Allah sayang mereka, mereka sayang Allah. Adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim. Rendah diri dengan orang mukmin, tunjukkan haibah daripada musuh-musuh Allah. Berjuang pada jalan Allah dan tidak takut celaan orang yang mencela. Maksudnya, you kena prepare yourself. Bila you masuk dalam dakwah ni, you mesti kena celah. Ini adalah dakwah. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala apabila cerita tentang siapakah orang yang beriman yang sebenar. Oh, okay. Bukan orang sebenar beriman pakai kopiah, tak serban, kemudian masya subhanallah, alhamdulillah. Tak apalah zikir, tapi Allah kata innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Orang yang beriman itu ialah orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya, kemudian dia tidak ada sebarang syak. Dia berjuang pada jalan Allah dengan harta dan nyawanya. Mereka itulah orang-orang yang benar. Mereka itu orang yang cakap benar. Kita ni tak tahu cakap benar ke tak. Sejak mana kita berjuang? Ramai orang pergi ke medan dakwah kerana nak dapat duit. Allah kata pergi ke medan dakwah kerana mengorbankan harta dan nyawa. Pengorbanan. Ramai orang kata, dah terkenal, Facebook banyak orang ikut. Selalu orang kata saya tak mau iklan apa-apa produk. Tapi saya bukanlah pendakwah yang hebat ataupun yang boleh mendakwa diri sebagai pendakwah. Tapi dalam percubaan sini, mencubalah saya ni supaya memisahkan diri daripada sebarang kepentingan ini. Supaya taklah kerana nak jual produk agama ke apa kan. Tapi ini adalah realiti. Sebab itu Allah kata, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di kalangan orang-orang mukmin ada mereka lelaki-lelaki yang benar janji mereka dengan Allah. Faminhum man qada nahbahu, sebahagian mereka telah mati kerana menunaikan janji itu. Wa minhum man yantazir, di kalangan mereka masih menunggu untuk menunaikan janji itu. Wa ma baddaluhu tabdila, mereka tidak akan menukar janji mereka. Janjinya di medan dakwah, duduk di medan dakwah, hidup ini untuk dakwah. Dan saya tadi tengok ada orang tunjuk gambar Zakir naik. Yalah, mungkin kita ada perkara kita setuju, tak setuju, itu soal lain. Tapi bagaimana satu orang yang daripada mudanya, gambar Zakir naik masa muda dengan cermin mata dia besar. Sehingga sekarang rambutnya sudah putih. Daripada masyhur di negerinya, terbuang berada di negeri orang, berada di negeri kita. Dan begitulah pendakwah. Kadang-kadang saya tak apalah orang kata, entah ni banyak orang kecam entah ni. Saya salah. Mungkin ijtihad saya kurang tepat. Tapi saya rasa nak dakwah satu benda yang orang tak kecam. Nak masyhur supaya baju saya orang boleh jual. Saya ingat itu bukan tabiat dia. Bukan tabiat Allah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, apabila dia melihat orang yang enggan membayar zakat dan dia sebagai khalifah ketika itu. Saya selalu ulangi ucapan itu. Kata Abu Bakar, dalam meneruskan niatnya memerangi ataupun menghadapi golongan penentang, ayan kusuddin wa anahi, adakah agama menjadi lemah, kurang, sedangkan aku masih hidup? Kata Maulana Abul Hasan Ali An-Nadwi, itulah yang patut ditulis oleh semua para pejuang dakwah. Kita semua di dinding rumah kita, dalam ingatan kita, adakah agama menjadi lemah sedangkan aku masih hidup? Maka berdiri kita dengan agama. Kita akan membayar harganya. Kecam. Normal. Orang kata sebahagian daripada ugut. Biasa. Tak pun, alhamdulillah tak pernah cedera lagi kita ni. Sahabat cedera.
Ada sahabat yang putus tangan. Orang Meninggal. semulia Bilal diseksa. Siapa kita dibandingkan Nabi SAW? Quran kata apa? Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Adakah kamu rasa kamu boleh masuk syurga sedangkan belum datang kepadamu ujian seperti mana yang telah terkena orang-orang sebelum daripada kamu? Sehingga keimanan mereka itu digoncang. Wazulzilu, digoncang hatta yaqula rasul, sehingga rasul berkata walladzina amanu ma'ahu, dan orang yang beriman bersamanya, mata nasrullah, bila Tuhan nak tolong kita? Ala inna nasrullahi qarib, kata pertolongan Allah dekat. Sehingga di dalam dakwah kadang-kala dengan pengalaman yang tipis, saya tidaklah nak klaim apa-apa kerana saya pun mungkin ijtihad saya betul ataupun salah, tapi kita kadang-kadang terfikir seketika, beginikah aku sehingga kesudahnya ketika gelombang cabaran itu besar. Hari ini mungkin saudara Zamri Zuhad tengok saya duduk di hutan ni, ada kursi elok. Bukanlah saya rasa, saya bukanlah contoh dalam dakwah, tapi saya pun merasai beratnya. Kadang-kadang bila bersendirian fikir, mudah-mudahan Allah hantar ramai orang untuk menolong kita di dalam dakwah. Tapi alhamdulillah kebelakangan ni banyak juga Allah menolong hal-hal dakwah ini. Tapi orang lain juga berdakwah pada medan masing-masing. Semua orang ada sumbangan mereka. Mungkin setiap orang ada sumbangan, ada ijtihadnya, ada salah dan betul. Demikian jugalah kita semua. Tapi itulah dakwah. Ia bukan pergi berlakon macam nak jadi pendakwah untuk tahu berdiri di mikrofon supaya orang tertarik, maka bayaran tinggi sikit, mendapat jemputan yang ni, okey boleh duduk dengan VIP, dah lama terkenal, followers banyak di Facebook, boleh buat produk sendiri. Itulah entertainment world. Ialah dunia hiburan. Ia bukan dunia dakwah. Hal itu mungkin saya pernah berlaku ke, saudara Zamri pernah terlibat. Jika macam tu kita terjadi, mungkin kita kena semak semula apa itu pendakwah. Kadang-kadang dengan mudah da'i fulan kan. Gelaran si da'i. Saya rasa macam tak tahulah, mungkin mereka layak, tapi kalau ustaz ni pendakwah, saya pun rasa macam saya tak kata saya berdakwah. Saya merasa saya satu orang yang cuba-cuba nak berdakwah. Cuba-cuba nak berdakwah. Kalau Datuk Mufti pun rasa begitu, apatah lagi orang-orang seperti saya. Tidak, saya mungkin itu betul untuk title saya. ustaz pun kami tak ada. Kita mencubalah kan, ya benar ya. Untuk orang panggil itu satu hal lah. Tapi untuk claim saya lah, kerana dakwah ni lah kerja Nabi. Saya buat kerja Nabi tu. Memang kita nak buat kerja Nabi. Tapi bila kita buat kerja Nabi, banyak persoalan yang timbul. Keikhlasan kita, cara kita, hikmah kita, uslub yang kita sampaikan. Tidur kita banyak mana mengingati kerja Nabi, bangun kita banyak mana, susah hati kita banyak mana kan? Jadi ini semua tidaklah sama seperti program reality itu. Yang mana saya bukan kata mereka semua salah, tak. Bagus, mereka telah diberikan pendedahan untuk macam mana nak bagus dalam pengucapan awam. Tapi dakwah bukan lakonan. Reality. Iya. Reality ianya tentang memberi, bukan tentang menerima. Ya. Alhamdulillah. Tak salah kalau Allah akhirnya bagi pada kita kurniaan orang bila kita dakwah ramai tok guru jadi tok syekh. Orang sayang kat kita, ada orang bagi ramai kawan. Hari ni Zamri pun belanja saya makan. So itu tak apalah. Tapi saya tak berdakwah kerana nak suruh orang belanja saya makan. Itu bukan matlamat kita. Itu betul. Mungkin hadiah Tuhan kadang-kadang kepada kita yang mana dhaif iman ini, untuk kita seronok sikit lah. Ya. Macam mana seperti para sahabat yang waktu mereka pergi berjuang, dan bila habis perang, diorang dapat harta rampasan perang. Tapi mereka tidak berperang untuk harta rampasan perang. Yes, betul. Perang untuk lillahi wa rasulih. Kan? Benar. Alhamdulillah, kita dah hampir sejam bersama dengan Datuk Mufti. Sebenarnya
perbualan kita ini bukan hanya mungkin saya tak tahu pada orang lain dan sebagainya, tetapi ianya memberi kesan even kepada diri saya pun. Saya rasa sepanjang berbincang dengan Datuk ini, dia memberi banyak peringatan kembali kepada saya. Alhamdulillah. Dan mungkin sebelum kita tutup, mungkin Datuk ada beberapa nasihat untuk rakyat Malaysia secara amnya, khususnya mungkin untuk rakyat Perlis ataupun agamawan dan sebagainya. Ada Saya nasihat untuk diri saya sendirilah. Mungkin kalau kita lihat perkembangan dalam dunia ni, ramai orang kata siapa saya tak cakap tentang ulas sama politik kan. Saya tak ulas sebab kita lihat manusia itu begitu berbolak-balik. Ada orang yang setahun lepas kita tengok dia begitu dipuji melambung-lambung di dalam media sosial dan seumpamanya. Beberapa bulan kemudian dia dimaki habis-habisan. Ada orang yang menyumbang macam-macam, kemudian dia dilupakan, orang lain pula yang diangkat. Dunia itu berbolak-balik. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, kata Quran. Demikian itu hari-hari yang silih berganti di kalangan manusia. Sebab itu jika kita bekerja untuk orang memuji kita, ataupun kita bekerja supaya kita diingati dan dikenang, kita akan menyesal di dunia dan di akhirat. Di dunia pun orang tak kenang kita secara benar, di akhirat pun kita tak membuat pahala. Maka saya cubalah nak convince diri saya, dan mungkin boleh kongsi dengan orang lain juga, kalau kita semua cuba ikhlas bahawasanya kita bercakap kerana Allah, berjuang kerana Allah, kita tak akan, mudah-mudahan tak akan menyesal di dunia dan akhirat. Manusia boleh lupakan kita, tapi catatan Allah maha kukuh dan kekal. Ramai orang kata, kenapa Dr. Mazhar tak istiqamah terus menyokong apa yang dia... Saya tidak ada benda yang saya sokong tetap. Kerana istiqamah itu bukan kepada kumpulan. Pada saya, istiqamah ialah pada kepercayaan kita di siapa yang di pihak yang benar. Kita mungkin saja boleh bersetuju dengan satu pihak hari ini, besok kita tak bersetuju. Disebabkan kerana perubahan keadaan, fakta, realiti yang berlaku. Maka bukan istiqamah golongan-golongan yang kata kekal kami menyokong satu pihak selama-lamanya sekalipun ternyata salah. Itu ialah kebodohan, mengikut secara taklid buta. Istiqamah ialah istiqamah di atas kebenaran. Siapa yang berada di atas jalan kebenaran yang kita rasa selaras dengan dalil dan keadaan yang benar, hujah yang benar, kita menyokongnya dengan kadar-kadarnya. Kerana paksi kita bukan manusia, paksi kita ialah fakta. Dan sesiapa yang dahulu kita sanjung dia, tersokong dia, berpaling dia pada hal itu, kita tidak bersama dengan dia. Walaupun dia saudara kita, mak bapak kita, anak pinak kita. Dan ini adalah prinsip dalam kehidupan. Dan ini mesti kita terapkan dalam diri kita. Kerana yang maksum adalah kitab Allah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu, terdedah pada salah dan silap, termasuk diri kita sendiri. Termasuk diri kita sendiri. So itulah pesanan saya dalam keadaan suasana berbolak-balik, keadaan berbagai-bagai. Kita akhirnya sentiasa berfikir, hal ini kenapa kita lakukan? Adakah kerana fulan atau fulan? Kerana kita rasa kalau aku buat ini, mudah-mudahan dapat pahala di akhirat. Kalau itu yang kita percaya, maka kita akan buat insya-Allah. Dan itu akan menjadikan kita fikir, tak apalah, you orang tak setuju pun, aku harap Allah redha. Itu, kalau tidak ramai manusia stres kan hidup ni, dengan family dia, dengan anak-anak dia dan berbagai-bagai lagi dalam kehidupan. Tapi bila dia tahu setiap hari dia cuba letak deposit yang banyak untuk dia dalam kehidupan akhirat besok, itu mudah-mudahan membahagiakan kita insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih banyak Datuk. Alhamdulillah, semoga pesanan Datuk Mufti memberi banyak kesan kepada diri kita dan kepada pendakwa, kepada rakyat Malaysia secara amnya insya-Allah. So kita telah pun datang ke pengakhir, insya-Allah. Kepada ramai yang turut menonton, stay tune untuk program-program akan datang bersama dengan
Datuk Mufti kita di negeri Perlis. Sekian, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zamri Linot bersama diskusi isu-isu semasa.